Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita pada hari ini dalam rancangan TV Pendidikan. Saya, Cikgu Fazila bin Mak Adam, akan bersama-sama dengan para pelajar dalam mata pelajaran Sains Sukan di bawah tajuk Amali Perkemahan Bersepadu STPM Semester 1. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita terlebih dahulu perlulah membincangkan berkaitan dengan objektif perkemahan. Ya, cikgu tahu bahawa pelajar-pelajar perlu memahami terlebih dahulu beberapa objektif yang akan kita sama-sama bincang sebentar saja lagi. Baiklah para pelajar, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada isi pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat beberapa objektif yang akan pelajar capai sepanjang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Objektif yang pertama, melaksanakan 5 jenis ikatan dan simpulan. Yang pertama, buku sila. Yang kedua, bunga geti. Yang ketiga, simpul manuk. Yang keempat, tindih kasih. Dan yang terakhir ialah ikatan permati biasa. Objektif kedua ialah menyatakan kegunaan 5 jenis ikatan dan simpulan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, baru sebentar tadi kita telah mengetahui beberapa objektif perkemahan. Sekarang, mari sama-sama kita ketahui pula apakah definisi perkemahan. Ya, kita tahu bahawa kehidupan di luar rumah merupakan satu kehidupan yang mencabar. Itulah yang dikatakan sebagai suasana baru, sama ada kita melakukan kehidupan di kawasan pergunungan, di kawasan resort mungkin, di kawasan jeram ataupun di kawasan hutan. Itulah yang dikatakan sebagai definisi perkemahan. Seterusnya, kita perlu mendirikan kemah untuk kita berlindung dan berteduh dari segala suasana di luar sana. Pelajar-pelajar sekalian, tahukah pelajar-pelajar apakah perkara-perkara yang perlu kita ketahui sebelum kita menjalankan aktiviti perkemahan? Baiklah para pelajar sekalian, tahukah para pelajar bahawa sepanjang kita mengikuti perkemahan, ikatan dan simpulan memainkan peranan yang penting dalam kita melancarkan lagi perkemahan tersebut. Ikatan yang pertama yang perlu kita ketahui ialah ikatan buku sila, di mana ikatan ini berfungsi sebagai menyambungkan 2 tali yang pendek supaya menjadi lebih panjang. Manakala ikatan yang kedua ialah ikatan bunga geti. Begitu juga dengan ikatan ini, ia digunakan untuk menyambungkan 2 tali juga, tetapi antara tali yang berlainan saiz agar menjadi lebih panjang. Ikatan yang ketiga ialah simpul manuk. Kita tahu bahawa sepanjang aktiviti perkemahan kita banyak melakukan kerja-kerja membina gadget dan membina kemah. Oleh itu, sebarang kerja-kerja ini perlulah dimulakan dengan menggunakan ikatan simpul manuk. Ikatan yang seterusnya ialah ikatan tindih kasih. Ikatan ini digunakan untuk kerja-kerja menyelamat. Sebagai contoh, sekiranya ada mangsa yang terjatuh dari kawasan yang tinggi, bermakna kita perlu menggunakan ikatan tindih kasih bagi membawa naik mangsa supaya dapat segera diselamatkan. Dan ikatan yang terakhir ialah ikatan permati biasa. Kita tahu bahawa kebanyakan tali sekiranya tidak mempunyai kerja-kerja penyimpanan yang baik menyebabkan tali tersebut akan mudah rosak, terutama pada bahagian hujung tali. Oleh itu, ikatan permati biasa digunakan untuk menyelamatkan bahagian hujung tali tersebut.
Jadi sekarang marilah sama-sama kita ikuti dan bincangkan bagaimana kita melakukan ikatan dan simpulan sepanjang kita melakukan aktiviti perkemahan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ikatan dan simpulan yang pertama yang akan kita pelajari ialah ikatan buku sila. Seterusnya, ikatan kedua ialah bunga geti. Seterusnya, ikatan yang ketiga ialah simpul manuk. Ikatan ataupun simpulan yang keempat ialah tindih kasih. Manakala ikatan yang terakhir yang akan kita sama-sama pelajari ialah ikatan permati biasa. Baiklah pelajar, terdapat 5 jenis ikatan yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Guru-guru mata pelajaran akan menilai bagaimana pelajar menguasai kelima-lima ikatan tersebut. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ikatan pertama yang akan kita lakukan bersama ialah ikatan buku sila. Ikatan buku sila adalah berfungsi untuk menyambungkan dua tali yang sama besar ataupun dua tali yang sama saiz. Sekarang kita rapatkan kedua-dua tali, di mana tali yang ada pada tangan kiri cikgu sudah berada di bahagian atas. Dan ambil semula supaya dia menjadi bersilang. Seterusnya, kita bawa tali yang berada di tangan kiri untuk dirapatkan dan letakkan di bahagian bawah tali tangan kanan dan masukkan. Kita cuba lakukan beberapa kali supaya kita mendapat ikatan yang tepat. Inilah yang dikatakan ikatan buku sila, dan apabila kita memegang kedua-dua punca tali dan kita tarik, insya-Allah dia tidak akan terurai. Inilah yang dikatakan sebagai ikatan buku sila. Baiklah pelajar-pelajar, ikatan kedua yang akan kita pelajari ialah ikatan bunga geti. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ikatan yang kedua ialah ikatan bunga geti. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan dua tali yang berlainan saiz. Pada tangan kiri cikgu, kita akan buat lengkungan sebegini. Manakala tangan cikgu yang memegang tali kecil dibawa berdekatan dan dimasukkan dari bahagian bawah dan diambil puncanya dan dibawa ke bahagian atas tali besar dan dimasukkan ke dalam lengkungan ini dan dibawa ke arah keluar semula. Sekarang ikatan ini dikira telah selesai disimpulkan. Dan bila kita lepaskan, kita boleh lihat tali besar dan tali kecil telah begitu kuat sambungannya. Baiklah, ikatan ketiga yang akan kita pelajari ialah ikatan simpul manuk. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan sama ada antara tiang dan palang bagi sebuah kemah, ataupun sekiranya kita ingin mendirikan sebarang gadget dalam perkemahan, kita boleh mulakan dengan ikatan simpul manuk juga. Sekarang mari kita sama-sama melihat proses bagaimana ikatan simpul manuk dilakukan. Pada tangan cikgu, cikgu akan buat satu putaran sebegini. Manakala pada tangan yang seterusnya,
tali ini akan dipusingkan sekali lagi, tetapi berbeza dengan pusingan yang pertama. Cuba lihat. Ianya akan menjadi sebegini. Seterusnya, kedua-dua bulatan yang telah kita hasilkan ini kita kena rapatkan menjadi begini. Dan kita akan bawa masuk ke dalam tiang ataupun palang. Dan kita perlahan-lahan tarik punca tali supaya ianya menjadi ketat. Sekarang ikatan simpul manuk telah berjaya dilakukan. Baiklah, cara kedua dalam ikatan simpul manuk kita akan buat di bahagian palang ataupun tiang. Marilah sama-sama kita lakukan. Kita bawa tali ke bahagian atas, sentuh bahagian atas palang ataupun tiang, kemudian kita buat satu pusingan. Dan kita bawa punca, kita ambil punca ini supaya menampakkan persilangan. Dan kita bawa sekali lagi punca supaya ianya masuk di celah-celah palang. Dan ikatan ini akan mudah diuraikan apabila kita ingin menyelesaikan proses pembinaan mana-mana gadget. Senang dibuka. Baiklah, ikatan yang keempat ialah ikatan tindih kasih. Ikatan ini memerlukan tali yang agak panjang kerana ianya berfungsi untuk membuat kerja-kerja menyelamat mangsa. Sebagai contoh, sekiranya ada mangsa yang terjatuh dari kawasan tinggi, bagaimana cara kita hendak membawa naik mangsa tersebut? Maka inilah fungsi ikatan tindih kasih. Mari sama-sama kita lihat proses ikatan tersebut dilakukan. Kita kena membuat putaran begini. Kemudian kita ambil punca yang kita jangka mempunyai lilitan yang agak sesuai untuk kita letak di bahagian pinggang masa. Kita bawa tali di bahagian tangan kanan masuk dari bahagian bawah. Dan kita ambil semula punca ini dan kita bawa ke bahagian bawah dan kita masukkan sekali lagi ke dalam bahagian dalam bulatan. Bermakna bulatan yang telah kita bina ini tidak akan menjerut bahagian pinggang mangsa. Lihat, walaupun kita menarik, dia tidak akan menjerut pinggang mangsa yang akan kita bawa naik dari bahagian bawah. Baiklah. Cara kedua bagi kita melakukan ikatan tindih kasih. Ikatan ini akan dilakukan terus di bahagian badan mangsa, iaitu memfokuskan kepada bahagian pinggang.
Marilah sama-sama kita lakukan ikatan tersebut. Kita sesuaikan kepanjangan tali supaya ianya sesuai pada pinggang mangsa. Sekarang pada bahagian tangan kiri kita buat pusingan. Okey, pusingan. Dan kita ambil punca pada tangan kanan, kita bawa masuk dari bahagian bawah. Dan kita ambil semula punca ini, kita bawa ke bahagian bawah tali yang panjang yang akan ditarik nanti. Dan kita bawa semula ke bahagian atas dan masukkan sekali lagi melalui bahagian atas pada bulatan. Dan kita tarik kedua-dua punca dengan ketat, di mana ikatan tersebut juga tidak akan menjerut bahagian pinggang mangsa. Bermakna proses menaikkan mangsa ke bahagian atas akan berjaya dilakukan. Baiklah, ikatan yang terakhir yang akan kita sama-sama pelajari ialah ikatan permati biasa. Ikatan ini digunakan untuk menyelamatkan tali yang hampir rosak di bahagian hujung tali tersebut. Pada tangan kiri cikgu terdapat hujung tali yang kelihatan rosak, manakala pada tangan kanan adalah tali yang lebih halus yang akan digunakan untuk membuat kerja-kerja agar tali ini dapat dibaiki. Kita bawa tali yang halus ini ke bahagian hujung tali yang rosak dan kita rapatkan. Kita buat pusingan tali yang kecil ini terlebih dahulu. Kemudian kita buat pusingan pada tali yang rosak ini. Kita lilit beberapa pusingan supaya menutupi bahagian yang rosak. Dan akhirnya kita masukkan punca tali yang kecil ini sekali lagi ke dalam pusingan tali yang kecil. Sekali lagi. Okey. Dan kita tarik kedua-dua. Maka kerja-kerja memulihkan tali ini berjaya dilakukan. Baiklah para pelajar, kita telah pun sampai ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Namun begitu, harus diingat bahawa kelima-lima ikatan dan simpulan tersebut merupakan satu bentuk penilaian yang akan dinilai oleh guru-guru di sekolah masing-masing. Cikgu berharap semoga para pelajar dapat memahirkan diri dengan sentiasa menggunakan ikatan dan simpulan tersebut. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.